Jejaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Rashidah binti Muhammad Rejab, selaku moderator pada sesi pertama saluran yang kedua bagi pembentangan Konvensyen Pendidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional PLC dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi KPM KOMPI kali kedua tahun 2022. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan juri yang akan turut serta dalam sesi pembentangan pada kali ini, iaitu Dr. Muhammad Faizal bin Jamaluddin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan bahtera yang akan disampaikan oleh ketuanya Encik Rozaiman bin Muhammad Noor dari SMK Tengku Indra Petra, Kelantan dengan kertas kajiannya bertajuk Pengajaran Bahasa Seni Visual melalui Kit Bahtera. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya Rozaiman bin Muhammad Noor selaku ketua kumpulan akan membentangkan inovasi kumpulan kami. Apa dia? Jom lihat. Inovasi kami bertajuk Pengajaran Bahasa Seni Visual melalui Kit Bahtera. Inovasi ini memfokuskan kepada bidang pengajaran dan pembelajaran bagi subjek pendidikan seni visual. Berdasarkan kajian menunjukkan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pendidikan seni visual lebih terarah kepada bahan cetak, buku rujukan, carta dan latihan yang tidak bersifat autentik. Hal ini akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas membosankan. Apabila murid bosan, akan timbul masalah-masalah lain, contohnya murid tidur di dalam kelas, murid bising, murid mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Kalau kelas hari-hari macam ni, peninglah cikgu. Tetapi cikgu-cikgu jangan risau kerana dengan adanya Kit Bahtera, masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Dengan adanya Kit Bahtera ini akan mewujudkan pengajaran dan pembelajaran teori yang menyeronokkan, mengelakkan kebergantungan kepada buku teks serta aktiviti menyalin nota semata-mata, terutamanya ketika pengajaran teori. Menggalakkan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid serta pembelajaran akses ke diri. Akhir sekali, dengan adanya Kit Bahtera ini akan dapat membugarkan kembali permainan tradisional kepada generasi pada masa ini. Apa itu Kit Bahtera? Baiklah, Bahtera merupakan singkatan bagi perkataan Bahasa Seni Visual melalui Permainan Tradisional. Kit Bahtera telah mengaplikasikan model VAK dalam gaya pembelajarannya, iaitu terdapat 3 aspek di dalam model VAK ini, iaitu gaya pembelajaran visual, gaya pembelajaran auditori dan gaya pembelajaran kinestetik.
Terdapat 4 jenis permainan tradisional yang terdapat di dalam kek Batra ini, iaitu gasing, congkak, tentek dan batu seremban. Murid-murid boleh memilih mana-mana permainan yang diinginkan mengikut kecenderungan dan minat masing-masing. Apa yang penting, semasa bermain, murid-murid perlu menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam kek Batra ini. Bukan itu saja, terdapat nota ringkas dan manual pengguna untuk memudahkan guru dan murid membuat rujukan pantas serta mengetahui cara bagaimana mengendalikan kek Batra ini. Ada lagi, terdapat 13 kotak kad PSV di mana di dalamnya mengandungi 20 soalan dan ini menjadikan jumlahnya sebanyak 260 soalan. Banyak bukan? Murid-murid boleh menggunakan kotak ini secara berasingan atau menggabungkannya bergantung kepada arahan guru. Selain itu, di dalam kek Batra ini juga terdapat papan markah untuk mencatat markah serta alat pengimbas kad PSV untuk mengetahui jawapan yang betul. Untuk keterangan yang lebih lanjut, anda bolehlah mengimbas QR code yang ada pada skrin anda. Apa kelebihan kek Batra ini? Melalui permainan di dalam kek Batra ini, murid-murid akan dapat belajar teori dalam keadaan yang menyeronokkan, mengelakkan murid-murid bosan, menimbulkan motivasi murid untuk menjawab dengan betul, menajamkan ingatan murid melalui pengulangan yang berlaku semasa bermain, menggalakkan persaingan yang sihat sesama rakan sebaya, menggalakkan murid-murid untuk berinteraksi, membuat keputusan, membina hubungan baik dengan rakan sebaya melalui pembelajaran kooperatif. Dan akhir sekali dapat mewujudkan nilai-nilai murni seperti mematuhi arahan semasa bermain, rajin untuk belajar, jujur dalam jawapan yang diberikan, serta tolong-menolong dan bekerjasama mengemas peralatan setelah bermain. Selain itu, kek Batra ini berpotensi untuk membantu guru dan murid menjalankan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang menyeronokkan bertepatan dengan perkara yang telah ditetapkan di dalam borang SKPMG 2 di bawah standard 4, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan yang menekankan kepada PDP yang berkesan. Bagi mencapai tahap kualiti 4, guru-guru perlu menyediakan ABBM, menggalakkan pelibatan aktif murid di dalam PDP serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Hal ini dapat dilihat di bawah aspek 4.1.1, 4.2.1 dan 4.2.2 di dalam standard 4 SKPMG World. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi pembentangan kami, berikut merupakan sedikit perkongsian berkaitan inovasi kami. Jom lihat.
Terima kasih kepada pembentang pertama. Sesi diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari kumpulan iGrow yang diketuai oleh Dr. Ling Mei Teng dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri dengan kajian yang bertajuk Sistem iGrow, IGS. Dipersilakan. Pada satu hari, Cikgu Lim terlupa tentang satu temujanji yang penting. Salam sejahtera, salam pendidikan. Pernahkah anda menghadapi situasi sebegini? Sememangnya dengan tugas seharian yang pelbagai, kita mungkin menghadapi masalah yang sama seperti dalam video sebentar tadi. Dalam memastikan sebuah sekolah yang berkualiti, pemimpin sekolah memainkan peranan yang amat penting, terutamanya dalam pembangunan sumber manusia. KPM dalam usaha mentransformasikan sekolah menurut CTS 25 menekankan coaching dan mentoring. PPD Miri telah melakukan satu tinjauan dalam kalangan pemimpin di 61 sekolah, iaitu seramai 670 orang pemimpin untuk melihat kompetensi coaching dari segi pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku. Terdapat beberapa isu yang telah dikenal pasti hasil daripada tinjauan tersebut. Antaranya adalah, dari segi pengetahuan, terdapat pemimpin yang kurang jelas tentang model coaching dan juga strategi coaching. Dari segi kemahiran pula, terdapat coach yang menyatakan bahawa mereka mempunyai isu dari segi bertanya soalan yang pelbagai kepada coachee. Dan mereka juga menghadapi isu di mana untuk membangunkan potensi coachee. Pada asalnya, cara perekodan untuk sesi coaching adalah dalam bentuk yang sangat tradisional, iaitu menggunakan kertas, iaitu menggunakan hard copy yang kita namakan sebagai one-page coaching. Terdapat beberapa isu yang timbul dan 6 perkara tersebut telah dihadapi oleh coach semasa merekod sesi coaching mereka. Kami di PPD Miri telah mereka satu sistem aplikasi yang membantu untuk menyelesaikan isu yang dikatakan sebentar tadi. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem iGrow, iaitu IGS. Susah mau dapatkan panduan coaching? Jangan risau, IGS telah sediakan jawapannya. Bahan-bahan rujukan penting boleh dimuat turun dari IGS dengan mudah sekali dengan hanya mengklik button muat turun. Susah mau mencari soalan yang sesuai dengan aras coaching? Jangan risau, IGS juga ada jawapannya. Cadangan soalan berdasarkan model GROW telah disediakan di dalam bank soalan yang amat memudahkan coach bertanya soalan yang sesuai dengan keperluan coaching. Coach asyik lupa tarikh janji temu kerana terlalu sibuk dengan tugasan. IGS akan membantu coach agar tidak mungkir janji dengan menghantar peringatan janji temu ke email dan telefon bimbit. Bukankah ini amat memudahkan? Coach yang mempunyai lebih daripada seorang coachee sering lupa butiran sesi-sesi. IGS juga membantu coach mengingati butiran lengkap yang telah disimpan. Tidak akan berlaku pencairan maklumat bagi semua sesi coaching. Adakah sesi coaching berjaya? Keberkesanan sesi coaching amat memerlukan penilaian berterusan. Sejurus selepas setiap sesi coaching, coachee boleh mengisi terus borang penilaian dalam IGS dan tekan hantar. IGS juga memastikan setiap sesi coaching diakhiri dengan refleksi kendiri. Coach boleh isi refleksi kendiri dalam masa kurang dari 1 minit. Tambahan lagi, tarikh janji temu untuk seterusnya. Setakat ini, sistem ini telah digunakan oleh 159 orang coach dan 402 orang coachee. Sistem ini diselaraskan oleh 32 orang penyelaras sistem di sekolah. Untuk coach, 100% coach menyatakan bahawa sistem ini telah memberi panduan, soalan-soalan rujukan kepada mereka untuk melancarkan sesi coaching. Selain itu, 100% coach menyatakan mereka tidak lagi lupa akan proses coaching selepas menggunakan sistem ini. 94.12% coach menyatakan sistem ini membolehkan mereka ikut atau ingat semua temu janji bersama coachee. Bagaimana pula dengan coachee? 100% coachee bersetuju bahawa mereka tidak lagi lupa tarikh janji temu dan boleh membuat penilaian selepas sesi coaching secara terus. Penyelaras sistem juga menyatakan mereka lebih mudah membuat rumusan apabila menggunakan sistem ini. Impak sistem IGS dapat dilihat dalam 4 aspek, iaitu menjimat masa. Sebelum ini, coach mengambil masa untuk mencari panduan proses coaching dalam link ataupun Google Drive. Dan penyelaras sekolah ataupun coach memerlukan masa untuk mengira bilangan sesi coaching yang telah dilaksanakan di sekolah.
Selepas ada sistem IGS, panduan disediakan dalam sistem dan hanya perlu klik untuk rujukan. Sistem telah membantu coach dan penyelara sekolah untuk membuat rumusan tentang bilangan sesi coaching yang telah dilaksanakan. Tentunya sistem IGS amat jimat kos. Sebelum ini, One Page Coaching telah dicadangkan untuk merekod sesi coaching. Walau bagaimanapun, OPC adalah dalam bentuk hard copy yang perlukan kos pencetakan dan kos kertas. Selepas ada sistem IGS, sistem ini adalah dalam bentuk digital dan sekolah tidak perlu lagi mencetak sebarang borang daripada sistem ini. Coach hanya perlu mencatat semua proses dalam sistem. Kos untuk perekodan adalah kosong untuk seumur hidup. Dari segi tingkatkan produktiviti, setiap sekolah TS25 wajib melaksanakan sesi coaching di peringkat sekolah. Selepas adanya sistem ini, pemimpin telah berusaha untuk melaksanakan coaching kerana pelaksanaan dapat dipantau serta perlu dilaporkan kepada PPD dari semasa ke semasa. Ini secara langsung telah meningkatkan pelaksanaan coaching di peringkat sekolah. Sistem ini sememangnya telah memberi kepuasan kepada pelanggan. Pemimpin sekolah kurang memahami proses coaching selama ini dan beranggapan bahawa coaching telah hanya diberikan kepada guru-guru yang bermasalah sahaja. Sistem ini telah diintegrasikan dengan hikmat bantu dan kolaborasi bersama Certified Coach di PPD dan IAB, iaitu penerangan tentang proses coaching serta konsep sebenar coaching telah diterangkan kepada pemimpin supaya potensi coaching dapat ditingkatkan. PPD Miri telah memberi penghargaan kepada coach yang telah menggunakan sistem ini dan berjaya melengkapkan 3 kali sesi coaching. Coach tersebut terdiri daripada PK pentadbiran di sekolah. Coach yang menerima sijil telah memberi respon yang positif terhadap sistem ini dan menyatakan bahawa mereka akan terus menggunakan sistem dan akan melaksanakan peluasan kepada semua pemimpin pertengahan di sekolah tersebut untuk turut menggunakan sistem ini. Sistem ini akan diperluaskan lagi kepada PPD yang berdekatan seperti PPD Subis dan PPD Barat untuk membantu perekodan coaching di peringkat sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan penuh yakin percaya bahawa IGS merupakan satu produk inovasi yang luar biasa yang mampu mengubah landscape coaching dalam kalangan pendidik di Malaysia. Keistimewaan IGS mampu menjimat masa, kos dan mesra pengguna. Ini adalah novelty yang ada pada inovasi ini. Begitu sahajalah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anda.
Terima kasih kepada pembentang kedua. Kita teruskan sesi kita pada kali ini dengan menjemput kumpulan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Normiza binti Abdul Rahman dari IPG Kampus Tuanku Bainun dengan kajian mereka yang bertajuk Terpeka. Dipersilakan. Fasa pandemik COVID-19 telah meletakkan teknologi maklumat dan komunikasi pada tangga teratas dalam semua bidang di seluruh dunia. Justru pendekatan teknologi maklumat bagi mempromosikan aspek perkembangan awal kanak-kanak kepada umum melalui penghasilan terpeka. Terpeka membawa maksud teroka perkembangan kanak-kanak dan inovasi ini dicetuskan oleh 2 orang pensyarah IPG dan seorang guru sekolah rendah. Tinjauan awal menunjukkan terdapat keperluan akses kepada bidang pendidikan yang berfokus kepada aspek perkembangan awal kanak-kanak secara digital. Dengan itu, Terpeka diilhamkan secara khusus ekoran keperluan sumber maklumat atas talian ketika fasa pandemik COVID-19. Seterusnya, keperluan terhadap kepelbagaian sumber rujukan. Melalui Terpeka, bahan rujukan lanjutan disediakan kepada pengakses laman Terpeka berupaya mendorong bakal pendidik atau pendidik membudayakan elemen 3E iaitu Explore, Experiment dan Experience. Hasil tinjauan tersebut terdapat penyelesaian melalui Terpeka apabila Terpeka dicipta bagi memudahkan pengguna meneroka dan mengaplikasikan aspek perkembangan awal kanak-kanak. Terpeka bersifat mesra pengguna ekoran paparan pelbagai sumber maklumat berbentuk digital. Dan Terpeka boleh diakses melalui penyebaran kod QR atau pautan laman sesawang. Terpeka mempunyai objektif yang berikut iaitu membantu penyediaan sumber maklumat berkaitan bidang pendidikan khususnya aspek perkembangan kanak-kanak, menggalakkan penerokaan bahan bantu mengajar, mengatasi masalah kekurangan sumber pembelajaran atas talian, memudahkan bakal guru atau pendidik membimbing kanak-kanak secara berfokus dan memudahkan bakal guru atau pendidik mempelbagaikan sumber bahan pengajaran. Cara penggunaan Terpeka ialah pengguna hanya mengimbas kod QR dan selepas itu pengguna boleh mencari maklumat dengan mudah. Seterusnya, mari kita lihat tutorial penggunaan Terpeka. Impak aplikasi Terpeka dapat dilihat dari analisis soal selidik pengguna, iaitu rata-rata pengguna memberikan respons 100%, iaitu Terpeka menarik, menyeronokkan, menggalakkan keterujaan, mengukuhkan motivasi dan mengurangkan masalah kekurangan sumber rujukan melalui penggunaan Terpeka. Selain itu, penggunaan Terpeka juga memberikan impak kepada pengetahuan murid apabila mereka dapat mengingati, memahami dan meneroka pengajaran dari guru. Tambahan, penggunaan Terpeka dapat meningkatkan kefahaman guru dalam aspek perkembangan kanak-kanak apabila dapat menyediakan pengajaran dan pelbagai aktiviti yang menarik minat murid untuk meneroka dan berfikiran kreatif berdasarkan aras keupayaan murid. Berikut merupakan maklum balas dari beberapa pengguna Terpeka. Saya berasa sangat teruja dengan penghasilan site Terpeka ini, di mana dia sangatlah
membantu saya sebagai seorang bakal guru. Cadangan saya adalah saat ini diperbanyakkan lagi bahan-bahan yang boleh dirujuk oleh semua bakal guru, pensyarah maupun semua pendidik. I want to say that library Terbeka ini is very useful to us because we can find information wherever we go. And then I hope everyone will take advantage of this and will wisely use it. Thank you. E-library Terbeka, I think it is a very useful and meaningful tool for me as a part-time student, so I can save a lot of time in exploring the new information regarding the early childhood education. Sebagai seorang yang agak sibuk dengan kegiatan seharian, e-library Terbeka amat membantu saya dalam mendapatkan maklumat-maklumat yang saya perlukan kerana ia mudah diakses di mana-mana sahaja saya berada. Dengan adanya Terbeka, saya dapat explore pendekatan projek dan dapat menggalakkan perkembangan kanak-kanak secara holistik. Ringkasnya, Terbeka dapat membantu bakal pendidik, ibu bapa dan masyarakat umum untuk mendapatkan maklumat dan meneroka bidang pendidikan, khususnya aspek perkembangan awal kanak-kanak.
Terima kasih kepada pembentang yang ketiga. Sesi kita disambung lagi dengan pembentangan yang keempat, dijemput ketua kumpulannya iaitu Chin Sok Mei dari Kumpulan Insaniah, SJK Chunghua Buso dengan kajian yang bertajuk Kit Mastery 4-in-1. Dipersilakan. Salam sejahtera. Kami kumpulan Insaniah dari SJKC Chunghua Buso yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Guru Besar Puan Hui Mulan, Cikgu Chin Sok Mei, Cikgu Liu Shuk Lian, Cikgu Chin Zhi Xian dan juga Cikgu Li Kok Chung. Produk kami ialah Kit Mastery 4-in-1. Pendahuluan. Gaya pengajaran dan pembelajaran yang tidak sesuai akan mengurangkan minat murid dalam pembelajaran sains. Pembelajaran secara konvensional ini tidak seharusnya dipraktikkan lagi, disebabkan hasrat negara kita adalah untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkemahiran abad ke-21. Untuk mencapai hasrat tersebut, guru seharusnya memberi peluang kepada murid untuk menerokai ilmu-ilmu sains melalui aktiviti hands-on. Penyataan masalah dan novelty. Antara masalah yang dihadapi oleh murid ialah mereka sukar untuk memahami konsep sains, terutamanya dalam tajuk bumi dan matahari. Keadaan ini menjadi mereka tidak aktif dalam pembelajaran dan kurang kemahiran insannya. Bahan dan kaedah inovasi. Sediakan bahan-bahan ini, iaitu yang pertama, kad bulatan paling besar yang berlubang. Kedua, kad bulatan pelbagai saiz dengan penyangkutnya yang boleh dilipat. Ketiga, papan fasa bulan di mana fasa bulannya boleh diterbalikkan. Keempat, peta untuk meletakkan kad permainan. Sediakan juga kad gerhana matahari yang boleh ditarik dan juga kad permainan. Penerangan fungsi Kit Mastery 4-in-1. Kit Mastery 4-in-1 ini boleh digunakan untuk menyusun 8 buah planet kerana ia mempunyai 8 kad bulatan yang menyerupai orbit. Ia juga boleh digunakan untuk menjalani hands-on dan eksperimen tentang gerhana bulan, gerhana matahari dan juga fasa bulan. Cara penggunaan dalam fasa bulan. Letakkan kad bulatan sederhana besar di tengah. Kemudian bumi diletak di tengah kad bulatan tersebut. Gambar sebelah kiri di bawah ini adalah keadaan di mana kad bulatan sederhana besar dan juga bumi telah diletakkan di tengah. Maka semua fasa bulan telah didedahkan secara sekaligus. Jika ingin mendedahkan fasa bulan secara satu persatu, gunakan kad bulatan yang ada lubang. Cara penggunaan dalam 8 buah planet. Mula-mula, gunakan kad bulatan besar untuk menutup fasa bulan seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah kanan. Kemudian, kad bulatan 8 buah planet dipasang. Akhirnya, matahari diletak di tengah. Cara penggunaan Kit Mastery dalam eksperimen fasa bulan, di mana matahari di sebelah kanan. Cara penggunaan Kit Mastery 4-in-1 dalam fasa bulan, di mana matahari dilukis di sebelah kiri. Bentuk fasa bulan boleh diterbalikkan dengan memusingkannya ke belakang untuk menukar bentuk fasa bulan yang lain. Kerana apabila bumi beredar sampai ke sebelah kanan matahari, matahari akan berada di sebelah kiri. Maka bentuk fasa bulan akan bertukar berlainan dengan matahari berada di sebelah kanan. Cara penggunaan dalam gerhana matahari. Dalam pembelajaran secara visual dan hands-on tentang gerhana matahari, bulan akan diletak di antara matahari dan bumi. Ketika ini, kad bulatan besar yang berlubang digunakan untuk mendedahkan fasa anak bulan ketika pembelajaran gerhana matahari. Belum lagi ada
inovasi seperti ini dihasilkan. Penggunaan dalam gerhana bulan. Dalam pembelajaran secara visual dan hands-on tentang gerhana bulan, bumi akan diletak di antara matahari dan bulan. Kad bulatan bersayang berlubang juga akan digunakan untuk mendedahkan bulan purnama. Ketika pembelajaran gerhana bulan belum lagi ada, produk inovasi seperti ini telah dihasilkan sebelum ini. Praktikal dan kebolehgunaan. Kit Mastery dapat diaplikasikan dari tahun 3 hingga tahun 6 dan diguna sebagai pembelajaran kendiri serta tugasan kumpulan. Bahan-bahannya sedang dicari dan jimat orang kerana merangkumi 4 tajuk sains. Impak inovasi. Kit Mastery 4-in-1 ini mampu membantu murid menguasai konsep bumi dan matahari dengan lebih senang. Ia juga mengatasi masalah pembelajaran seperti pasif, bosan, tiada minat dan rasa tertekan. Ia juga dapat meningkatkan kemahiran insaniah seperti kemahiran berfikir secara kreatif dan inovasi, kemahiran berkomunikasi, menyelesaikan masalah, berkolaborasi, berkepimpinan, yang juga merupakan asas kepada pendidikan abad ke-21 yang mengaplikasikan pembelajaran bermakna untuk mewujudkan sekolah sejahtera. Perluasan inovasi. Kit Mastery ini telah diserba dan didedahkan kepada orang ramai dengan pameran yang diadakan di City Mall Kuching pada tahun 2019. Selain itu, ia juga telah dipertanding dalam SIDEC Expo 2019 di CIDB Convention Center dan telah memenangi medal silver. Ia juga telah didaftar dalam Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Sekian, terima kasih.
terima kasih kepada pembentang yang keempat. Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan yang kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Nur Azizah binti Muhammad Saleh Elias Yaakob dari kumpulan F-Team Kolej Matrikulasi Pahang. Kajian mereka bertajuk GOMAT Pro. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan inovasi yang bertajuk GOMAT Pro. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang pensyarah daripada unit matematik Kolej Matrikulasi Pahang yang diberi nama F-Team. Dikala wabak COVID-19 melanda pada tahun 2019, sesi pengajaran dijalankan secara atas talian yang mana merupakan satu cabaran utama bagi memastikan PDP berjalan dengan lancar. Bagaimana kehadiran perlu diambil supaya tidak mengganggu PDP dan macam mana nak dapatkan kehadiran itu dengan cepat dan pantas. Maka daripada situlah tercetusnya idea GOMAT Pro. GOMAT Pro ini telah diperkenalkan kepada semua pensyarah unit matematik dan juga unit fizik serta unit lain seperti unit kimia, dan akan diperluaskan lagi kaedah ini iaitu GOMAT Pro ini kepada unit-unit yang lain di Kolej Matrikulasi Pahang dan juga kolej-kolej yang lain. Seterusnya akan disambung lagi dengan institusi-institusi lain. Bagaimana untuk pastikan rekod kehadiran pelajar adalah tepat? Inovasi ini dinamakan GOMAT Pro yang bermaksud Google Meet Attendance Dashboard Pro yang akan diguna pakai apabila mengajar secara atas talian yang menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut merupakan beberapa langkah yang perlu dilakukan di peringkat awal untuk melaksanakan GOMAT Pro seperti memuat turun Google Meet Attendance List Extension. Seterusnya data mentah pelajar dari sistem MIS akan dimasukkan. Kemudian kita akan memuat turun data pelajar daripada sistem MIS ke template GOMAT Pro. Kemudian akan memasang Google Meet Extension List. Seterusnya muat turun data kehadiran dalam format CSV dari Google Meet Extension dan dimuat naik ke GOMAT Pro. Maka akan terhasilnya analisis kehadiran pelajar. Ini adalah di antara contoh paparan yang terhasil daripada GOMAT Pro di mana tempoh masa kehadiran pelajar dapat dilihat dengan jelas. Masa pelajar mula menyertai kelas, tempoh masa pelajar menyertai kelas, dan juga kita akan dapat juga peratus kehadiran pelajar mengikut tarikh serta kehadiran pelajar mengikut tarikh dalam paparan GOMAT Pro ini. Kehadiran pelajar dalam paparan GOMAT Pro lebih kemas, teratur dan sistematik. Kelebihan GOMAT Pro. Pensyarah hanya perlu masukkan data daripada sistem MIS. Pensyarah boleh mengenal pasti pelajar yang lewat masuk ke kelas dan pelajar yang tidak hadir. Seterusnya, rekod kehadiran ini dapat dilakukan dalam tempoh masa yang singkat. Selain daripada itu, boleh juga mengenal pasti tempoh masa pelajar berada di atas talian kerana rekod masa tercatat di dalam sistem GOMAT Pro ini. Tidak perlu lagi memanggil nama pelajar setiap seorang untuk mengenal pasti kehadiran pelajar yang mana akan mengganggu kelancaran PDP pada kelas tersebut. Kebolehgunaan sangat praktikal untuk digunakan oleh semua warga pendidik, sangat mudah tanpa memerlukan kemahiran ICT yang tinggi selain tidak memerlukan sebarang kos yang tinggi. Ia juga boleh disebarluaskan di seluruh institusi pendidikan di Malaysia yang bagi membantu warga pendidik menjalankan pembelajaran secara atas talian. Berikut adalah di antara temu bual yang dijalankan dengan rakan pensyarah daripada unit matematik mengenai penggunaan GOMAT Pro. Pendapat saya GOMAT ni mudah digunakan lah. Lepas tu dia dapat membantu saya mengenal pasti kehadiran pelajar dengan pantas dan mudahlah untuk saya susun kehadiran pelajar. Yang penambahbaikan mungkin
Lepas ni mungkin sistem ni dapat kesan lah kalau pelajar tu guna nama profil yang ringkas, bukannya nama penuh. Guna. Tapi best, sebenarnya tu guna tu best. Dia macam macam best lah. Macam kita guna tu boleh sistematik dia punya tu. Guna Google Maps tu lah. Setakat yang kat guna memang sangat membantu lah. Tu memang sebab bila kita convert dalam bentuk dia akan keluar jadi macam agenda yang kita nak. Dari segi impak inovasi bagi meningkatkan mutu perkhidmatan, membantu seluruh warga pendidik menyelesaikan masalah dalam merekod kehadiran pelajar secara atas talian dengan mudah, cepat, berkesan dan sistematik. Selain daripada penggunaan masa dapat dijimatkan, ia tidak memerlukan sebarang kos di mana ia boleh digunakan secara percuma di mana sahaja. Telah diperkenalkan kepada pensyarah matematik KMPH, pensyarah fizik KMPH, sasaran seterusnya ialah seluruh warga KMPH, kolej matrikulasi yang lain dan akan berkolaborasi dengan kolej-kolej luar serta institusi pendidikan yang lain. Kesimpulannya, pada abad ke-21, pensyarah perlu sentiasa mengikuti perubahan arus semasa literasi ICT baru, tangkas dalam mengadaptasi perubahan. Gomet Pro dicipta untuk memudahkan pensyarah menyelesaikan masalah merekod kehadiran pelajar secara atas talian. Diharapkan juga Gomet Pro ini dapat disebar secara meluas ke seluruh institusi pendidikan supaya dapat memberi manfaat oleh seluruh warga pendidik. Penambahbaikan inovasi ini akan sentiasa dilakukan dari masa ke semasa dan boleh dikembangkan lagi penggunaan pada masa akan datang. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.
Terima kasih kepada pembentang yang kelima. Seterusnya, dipersilakan pembentangan dari kumpulan yang keenam yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Aini bin Kamil dari kumpulan Aureus, Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk VSAL Video Simulation Apps in Laboratory Experiment. Dipersilakan. Assalamualaikum and hi everyone. We are Aureus from Kolej Matrikulasi Johor presenting VSAL, a video simulation app in laboratory experiments. We aim to integrate technology to develop TNL innovation involving video simulation. This can improve students' practical skills. The problems that we address in this project are: first, hybrid learning due to endemic COVID-19, second, less exposure to lab environment, third, unable to clarify the lab tools, and fourth, unable to practice lab skills. The objectives are to build attractive simulation video, to provide a real hands-on experience and environment, and to improve the understandings and explanation of the experiments. Rationale of VSAL is to create an online TNL not only during experiment but also after completing each lab session in conjunction with the IR 4.0. VSAL is online app, shows real laboratory environment, have enhancement questions, and able to repeat if the students still do not understand. Production of VSAL. First, choose experiment that involve microscope handling. Second, record the videos. Third, edit the videos. And fourth, build an app by using Adobe Anime. This is the user manual for the app. These are the steps to implement the virtual class. This research involved 2 experimental groups. 4 classes use VSAL and 2 classes use conventional video simulation. Next, 2 different TNL methods were implemented to different groups of students. Then, students sit for practical tests. And lastly, the questionnaire was distributed after practical test was completed. Students who use VSAL have better results than the students that use conventional video. The independent sample t-test result shows higher significant difference.
Based on questionnaire, conventional video practical have lesser impact on the student's experience in handling microscope. Students get confused during conducting the real experiment, results in lower marks in the practical test. Most of the students agree that Visal assists them to use microscope correctly. Visal is an online app that can be accessed anytime and anywhere, hence building Visal app are costless. This is the feedback from other institutions. The past participants and awards. Our group are still waiting for the results from the 3 innovation competitions that we have just entered for Visal in July and August. Visal have also been uploaded in the official KMJ website and are widely spread amongst the biology lecturers and students. My IPO certification. Visal will build to enhance practical skills, can also be applied to other experiments, and can be commercialized to other matriculation colleges and secondary schools.
terima kasih diucapkan kepada pembentang kumpulan yang ke-6. Sekarang, sesi pembentangan akan diteruskan dengan menjemput kumpulan yang ke-7, iaitu kumpulan yang terakhir pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Muhammad Azmal bin Jalaluddin dari SMK Pengalat Papar Sabah dengan kajian bertajuk My Furqani. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azmal bin Jalaluddin. Saya berkhidmat sebagai guru di SMK Pengalat Papar Sabah dan tajuk inovasi saya ialah aplikasi My Furqani. Ini sedikit paparan berkenaan dengan inovasi saya dalam bentuk digital, aplikasi. Tuan-tuan ataupun puan-puan boleh scan kepada barcode untuk pergi ke inovasi digital ataupun inovasi My Furqani yang saya hasilkan. Sebagaimana saya perkenalkan diri tadi, saya Muhammad Azmal bin Jalaluddin daripada SMK Pengalat Papar dan tajuk inovasi saya ialah My Furqani. Subtema yang saya pilih ialah pendigitalan pedagogi dalam PDP. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan penyataan masalah dan novelty inovasi saya ini, masalah yang dihadapi ialah 70% daripada murid saya berada pada TP1 dan TP2 dalam bidang tilawah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. TP1 bermaksud membaca dengan bimbingan, TP2 membaca betul tetapi tidak bertajwid. Jadi antara kesalahan yang dilakukan oleh murid saya ialah yang pertama kesalahan tajwid, yang kedua kesalahan sebutan makhraj tidak betul dan bacaan tidak lancar. Objektif aplikasi ini ialah yang pertama meningkatkan mutu bacaan murid pada ayat tilawah dan ayat hafazan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang kedua, memudahkan murid yang lemah bacaan Al-Quran untuk membaca ayat tilawah dan ayat hafazan dengan betul. Seterusnya, isu ataupun masalah yang ditangani oleh inovasi saya ini ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitulah kualiti ataupun mutu bacaan ayat tilawah dan juga ayat hafazan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan inovasi ini ialah yang pertama Google Site, yang kedua YouTube channel, yang ketiga iaitu AppsGeyser, laman web AppsGeyser dan juga Thunkable. Okey, tuan-tuan, seterusnya berkenaan dengan sinopsis inovasi ini. Yang pertama, inovasi ini adalah inovasi digital dalam bentuk aplikasi sebagaimana saya terangkan di awal tadi, menggunakan platform Google Site, YouTube channel dan YouTube dan juga Google Site ya. Dan dalam aplikasi ini ada 16 rakaman video. 7 video ayat tilawah, 5 video ayat hafazan dan 4 video ayat bacaan hadis Itu bonus untuk bacaan hadis. Okey, jadi bagaimana mengatasi masalah mutu bacaan murid tanpa perlu terlebih dahulu menguasai hukum tajwid ini? Ini langkah cepat ya. Yang pertama ialah dalam video yang dihasilkan, dalam aplikasi itu ada video dan video itu menggunakan kaedah ummi. Apa itu kaedah ummi? Ialah ulangan bacaan potongan ayat sebanyak 3 kali, diterapkan dalam semua video ayat tilawah dan ayat hafazan dan hadis. Cara inovasi digunakan, murid dikenakan mengikut 100% contoh bacaan yang terdapat dalam video seperti tajwid, tempat wakaf dan bacaan secara tajwid. Ini adalah barcode untuk manual murid dan juga manual guru. Okey, seterusnya ialah kos inovasi adalah sangat-sangat tidak menggunakan kos yang banyak. Laman web Google Site kita tidak kos, percuma sahaja. Laman YouTube channel pun tidak ada kos, percuma sahaja. Laman AppsGeyser pun tidak kos, percuma. Dan laman Thunkable itu tidak kos dan percuma. Cuma kita menggunakan data internet sendirilah, minimum sahaja penggunaan internet. Laman AppsGeyser dan Thunkable ini adalah untuk kita menghasilkan aplikasi dalam Android dan juga iOS.
Keberkesanan inovasi, yang pertama kita menggunakan 4 fasa ujian, iaitu dua fasa ujian, iaitu fasa yang pertama kita merekod bacaan murid dan diberi markah. Aplikasi yang kedua ialah kita menggunakan aplikasi dalam 2 sesi pengajaran pembelajaran. Yang ketiga, kita menggunakan ujian fasa kedua, iaitu kita merekod sekali lagi bacaan murid dan diberi markah, dan kita membuat analisis perbandingan markah bagi ujian fasa 1 dan juga ujian fasa 2. Berikut adalah keberkesanan ataupun analisis bacaan murid. Yang kelima ada tilawah. Okey. Yang berwarna orange itu adalah fasa 1. Banyak kesalahan kalau kita lihat. Dan fasa kedua semakin sedikit kesalahan bacaan murid. Okey, dan secara keseluruhan daripada 17 orang murid itu berlaku peningkatan sebanyak 54.19% peningkatan bacaan mereka dengan menggunakan aplikasi ini. Begitu juga dengan ayat bacaan tingkatan 4 ataupun ayat hafazan, kita juga telah menggunakan inovasi ini ataupun aplikasi My Furqan ini kepada ayat hafazan tingkatan 4, dan kita dapati berlaku juga peningkatan sebanyak 62.57% daripada penggunaan inovasi ini. Okey, seterusnya yang ini adalah keberkesanan inovasi dari segi kualiti bacaan. Kita kategorikan murid kepada bacaan baik, iaitu kesalahan di bawah 5 sederhana, kesalahan di bawah 6 antara 6 hingga 9, dan lemah kemudian lebih 10. Jadi di akhir sekali, selepas fasa pertama dan fasa kedua, kita dapati bahawa murid yang berada pada kategori lemah telah menurun peratus dia kepada 6.45 sahaja berbanding pada fasa yang pertama, itu 58.06. Jadi secara keseluruhannya berlaku peningkatan kualiti bacaan murid pada fasa kedua berbanding dengan fasa yang pertama. Okey, penyebar luasan, kita telah menyebarkan inovasi ini ataupun membuat perkongsian. Pertama sekali, perkongsian bimbingan terversi berimpak tinggi. Yang kedua, Kolegium Komuniti Pembelajaran Profesional PLC di peringkat pejabat pendidikan daerah. Dan yang keempat, kita telah menggunakan hebahan mulai grup WhatsApp Ketua Penelitian Negeri Sabah. Okey, seterusnya maklum balas, inovasi. Okey. Seterusnya kita pendaftaran hak cipta masih dalam proses permohonan. Okay, ini adalah share code aplikasi. Okey, kita boleh ke setiap link go site youtube.sksa. Seterusnya ialah ini adalah barcode. Okey, seterusnya paparan aplikasi berikut dalam internet. Kemudian kita ada ini YouTube channel. Kemudian ini aplikasi Sksa. Ini yang telah kita install dalam aplikasi. Okey. Kemudian ini murid yang telah menggunakanlah, antara murid tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 telah menggunakan aplikasi ini. Seterusnya data penggunaan, ini adalah data penggunaan Okey, data sehingga Mac 2022. Dan kesimpulannya objektif yang saya sasarkan, yang saya kaji untuk yang pertama dan kedua adalah meningkat sebanyak 58.38% dengan minimum peningkatan sebanyak 20% dan maksimum peningkatan sebanyak 75%. Jadi secara keseluruhannya objektif kajian tercapai. Jadi sekali itu sahaja pembentangan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketujuh. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada kali ini. Sesi akan berehat sebentar dan akan bersambung pada sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.